gini lubang, lepas tu tengah tu buat parit pula, dia panggil syaqqun. Lubang tu muat parah baru, bubuh mayat gitu, ngadap kiblat, atas tu tutup papang, kambuh kat atas papang, jangan timbul mayat. Kalau kita waktu turun dalam kanda, okey dah lah. Pasal apa nak tanah ceru, tanah jenis tak lewat liang, utuh gebih. Nah, tapi yang ribuh tanah dalam kanda pula terlampau banyak. Siapa dak gerak mayat. Dak tu. Dia bukan nak betul-betul semua nak ikut kiblat belaka. Mana arah kiblat tak apa. Bukan kata nak betul gini sikit. Allah, cari kopas Bukan. Yang balas batu nesang pula, ukur batu nesang tak sama, gini sikit batu nesang, gini sikit. Dia buat pula batu nesang. Gayak repang pun tak apa. Bukan gayak banyak, mana gini-gini. Dah lari sikit, biasalah. Bukan sunnah Nabi biasanya, harus saja buat nanda nak kenal kubur ayah, kubur mak. Bukan orang suruh, cuma dibenarkan. Siapa nak betul gitu semua. Tarik tali panjang. Gantung timur. Tak masalah, tak dengar kata tak apa dah gitu. Tak boleh ni, betul. Nebeng-nebeng dak tali. Bukan tu yang penting. Yang penting istaghfiru li akhikum. Nampak? Jangan balik terus, tapi mohon keampunan bagi mayat saudara kamu ini. Wasalu lahu tasbita, dan tolong minta kepada Allah biar tetap dapat menjawab soalan muka nakir. Fa innahu al-ana yus'alu, kerana mayat kawan kamu ini sekejap lagi yus'alu, akan kena tanya. Hak tu penting. Hak tubuh asal ngadak kiblat sudah. Rayak kanda tak ada masalah, orang tak rayak. Kanda rayak betul, kanda pula apa pula. Kanda rayak orang molek dalam. Kanda bukan sunnah, dibenarkan bagi tanah yang tak boleh nak buat lahat. Dengan dicabutkan nyawa daripada badan masing-masing. Kita ni dengan cabut nyawa. Maknanya nyawa ni dia bersekali bersepakai dengan jasad. Kita ni terdiri daripada dua unsur yang penting, barulah bergerak ke sana kemari. Yang pertama dipanggil jisim, yang kedua dipanggil roh. Yang menghidupkan jisim adalah roh. Roh dia hidup tetapi berhajat kepada jisim. Jisim ni badan, roh nyawa tu lah. Bila dicabut roh, jisim akan keras, tidak bergerak, tapi roh masih bergerak ke sana kemari. Dia pelik. Perjalanan roh tidak sama dengan perjalanan jasad, jisim kita. Maka jisim ni dipanggil jasmani. Roh dipanggil ruhani. Di sekolah dia ada pendidikan jasmani. Di surau, di pondok, di madrasah pendidikan rohani. Jadi kalau kita beri atas sekolah saja, tidak ada rohani. Ada jasmani saja, sehat badan dan sebagainya, bersenam dan sebagainya, makanan-makanan yang menyihatkan. Dah mana makanan rohani? Budak-budak sekolah lapar, tidak ada makanan rohani, maka diisikan dengan apa? Apa yang dibawa diundang daripada barat yang kupar. Itu. Waktu budak-budak dia memilih jalan barat. Fashion Yahudi, cara cakap khabar orang kafir, hiburan daripada barat. Pasal apa? Pasal rohani dia kita dah beri pendidikan. Jadi kosong. Bila kosong, rohani mesti isi dengan benda-benda yang tidak baik. Tapi kalau kita isi dengan makanan rohani di dalam dada dia, hak jasmani beri sama roti canai nasi buku, hak dalam pula kita beri, maka tidak ada ruang untuk masuknya apa benda ni, pendidikan, apa pegangan, fikiran, hiburan dan sebagainya yang bercanggah dengan rohani dia. Itu. Ini dua unsur ni kita hidup. Bila dicabut roh, tinggal badan sahaja. Roh duduk tepi tu. Kata Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala, apabila selesai dikapankan mayat, maka datanglah roh itu duduk di celah kain kapan. Duduk situ. Yang bercakap-cakap ialah roh. Pada masa mana? Pada ketika dicabut roh. Bila cabut roh, diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Roh orang beriman. Melainkan roh musuh-musuh Allah tak naik ke langit lah. Kerana Tuhan kata
La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka bagi roh-roh yang lawan Islam ini, yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan Rasul, yang mendustakan hukum Allah, tidak dibuka pintu langit. Dan roh orang beriman dinaikkan ke langit. Bila? Ketika dicabut. Inna arwahal mu'minin fi ta'irin khudrin fi dannah aw kama qala. Sesungguhnya roh orang yang beriman di dalam temodok burung warna hijau, bukan biru, yang terbang di dalam syurga. Kemudian diturunkan roh. Nah, cerita panjang lah. Masa wak naik roh baru mati tu, nah, malaikat puji, apa benda sedap sangat ni, bau ni. Katanya malaikat, tentera Israel, inilah roh si fulan bin si fulan, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, kasih pada ulama, bau sangat sedap. Dah, wak naik pula roh orang jahat-jahat, roh orang kafir, roh munafikin, roh kaki judi, kaki tegak arak, kaki zina, bertepik menolong malaikat di langit. Apa benda busuk bangga ni? Maka kata tentera Israel, ini roh si pulang, kerjanya minum arak pagi petang, kerjanya kelek porong, nah, kerjanya maknanya tidak semayang dan sebagainya, nah, lawan orang Islam, menghalang hudud dan sebagainya. Inilah, maka ditutup pintu langit, tak benar naik. Nah, tu kita takut. Turun balik, duduk tengok orang mandi. Disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar, bahawasanya roh ini yang berkata-kata, bukan jasad. Nah, aduhai jasadku, nah, aduhai jasadku yang gagah perkasa, sudah hilang keperkasaannya. Aduhai lemah sungguh tubuhku sekarang. Kata roh, jasad dah gerak. Jasad letang situ atas papang, nengung tunggu orang mandi mari. Dah lambat sikit, dah mana tak jumpa orang mandi. Kata jasad, tapi tak cakap gitulah. Roh lah, lamanya nak mari orang mandi. Roh yang berkata. Nah, dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Iza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila dipikul jenazah, diletakkan di atas belakang orang-orang yang memikul jenazah, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, maka mayat orang yang soleh, dia akan berkata, cepatkan aku, cepatkan aku. Maknanya yang berkata bukan mayat tetapi ruh. Ruh sebenarnya. Jasad masa itu tidak berkata, ruh yang berkata. Nah, wa in kanat ghairu zalik, wa in kanat ghaira zalika, dan jikalau mayat yang bukan orang soleh, kaki dajjal tu, maka dia akan kata, ya wailaha, aduhai celakalah aku pada hari ini. Aina tadhhabuna biha, ke mana kamu nak bawa aku pada hari ini? Nak pergi duana ni, bukan rumah aku ni, tang ke dalam arak Blebe mayat dalam tong. Blebe mayat kafir tak usah kira lah. Ni mayat orang Islam. Tapi ghaira zalik, wa fi riwayatin wa in kanat ghaira salihatin, jikalau mayat itu bukan soleh. Hak ini qaleh. Nah, orang lu pakai lawan panjang, pakai lawan pendek, orang pakai baju kurung, dia pakai skirt, orang suruh nikah, dia pakai zina. Nah, orang suruh keluar zakat, dia main judi, orang suruh pergi surga, dia pergi curi. Nah, tidak baik. Maka dia kata, ya wailaha, celakalah pada hari ini. Aina tazhabuna biha, ke mana mu nak bawa aku gini? Ni bukan rumah aku, tangan ni mana dalam hutang. Nah, rumah aku belakang tak kena kan kau nak. Fayasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan wa in sami'ahu la sa'iqa. Semuanya makhluk mendengar tempikan mayat tersebut, jika melainkan manusia. Walau sami'ahu, jikalau manusia dengar, nescaya pengsang. Pengsang. Memang kita pengsang tengah mikul jenazah, dak mayat dalam bunyi derah kek. Apa? Kita lapar bodoh situ berbau, remah biar pasal dah bulu. Nah, malah tu aku naik seriang bulu ama. Nah, pikul